كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود يحترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود يحترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. دين السلام. التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود يحترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود يحترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. دين السلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Selamat datang ke program Dialog Kerjaya dan terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama bagi mendengarkan perkongsian khas dibawa oleh Kluster Kerjaya, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (AILID), Kementerian Belia dan Sukan. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share sesi ini dan teruskan bersama-sama dengan kami hingga ke penghujung program. Bagi penonton yang masih belum membuat pendaftaran, sila lengkapkan borang pendaftaran di link borang pendaftaran yang akan dipinkan di ruangan komen.
Saudara dan saudari sekalian, kita akan membincangkan satu topik yang menarik bagi membantu para belia di luar sana yang masih lagi mencari info dan juga kaedah bagi membentuk keterampilan diri yang hebat. Dialog kerjaya kita pada hari ini bertajuk Keterampilan Hebat Kerjaya Cemerlang, dan insya-Allah kita akan bersiaran selama 1 jam bermula daripada sekarang. Saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Hayati binti Jamil daripada kluster Kerjaya iLead, merupakan moderator bagi program anda pada pagi ini. Dan kami mengalu-alukan penyertaan daripada saudara dan juga saudari bagi memberikan sebarang soalan, komen dan juga cadangan untuk disampaikan kepada panel jemputan kita pada hari ini. Baik, bersama-sama saya ialah Encik Hafiz Mustafa, seorang penceramah, perunding imej, penulis, blogger dan pengasas Cute Carry Sendirian Berhad. Apa khabar Cik Hafiz? Hai, khabar baik. Saya sihat. How are you? I'm fine, thank you Cik Hafiz. Seronok dapat berjumpa dengan Cik Hafiz hari ini. Nampak Cik Hafiz pun sangat smart, bergaya, bertenaga. Jadi Cik Hafiz sihat ya? Sihat, betul saya sihat hari ini dan hari ini adalah 1st of March and today is also Monday. So, saya selalu ingat pada diri saya dan saya ingat kepada anda semua, on Monday ataupun untuk permulaan pada suatu bulan, sentiasa kita kena positif dan ceria. Barulah dalam bulan tu akan sentiasa happy. So tak ada lagi Monday blues ya? No. Saya tak wujud dalam kehidupan saya Monday Blues tu. Monday Blues tu adalah terma untuk orang pemalas saja. Okey, terima kasih Cik Hafiz kerana sudi untuk menerima jemputan daripada kluster Kerjaya iLead. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan kongsikan dulu sedikit sebanyak tentang latar belakang Cik Hafiz ya. Seperti semua dah sedia maklum Cik Hafiz memang seorang terkenal penceramah terkenal, perunding imej dan juga pengasas kepada Cute Carry Sendirian Berhad. Dan Cik Hafiz pernah menjawat sebagai pegawai tadbir diplomatik selama 10 tahun, dan pengalaman Cik Hafiz selama lebih daripada 10 tahun menjadi pakar dalam bidang image ABC, iaitu appearance, behavior, communication, protokol dan juga etika, perkhidmatan pelanggan, penjenamaan, perniagaan, motivasi, daya tarikan, pengendalian majlis dan pelbagai bidang berkaitan. Memang bukan celang-celang orangnya Cik Hafiz. Berbelas ribu peserta telah pun mengikuti kursus di bawah kendalian Cik Hafiz. Dan paling special, pada tahun 2007, Cik Hafiz pernah dianugerahkan Ahli Mangku Pahang AMP oleh Sultan Pahang. Dan bukan itu saja, Cik Hafiz juga penulis buku yang bertajuk Gaya untuk Berjaya, dan telah pun mencatat jualan sehingga 5,000 naskah. Okey, tanpa kita melengah lagi, Cik Hafiz akan berkongsi dengan kita sedikit pengenalan, dan kita akan tayangkan slide yang Cik Hafiz akan kongsikan kepada kita pada hari ini. Okey, silakan Cik Hafiz. Okey, terima kasih kepada semua. Okey guys, boleh tak? Okey, boleh tak payah slide lagi, boleh tak? Saya nak cakap muka saya dulu, boleh tak? No need slide dulu, boleh tak? Nanti saya slide baru pasal slide dia. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua. So, apa khabar? Boleh tak komen? Okey, saya nak anda semua komen dulu, boleh tak? Supaya kita bersheria hari ni. Komen. Dan, okey, hari ini disebabkan oleh kluster iLead bagi percuma kepada anda semua ilmu pada hari ini. Mereka dah habis banyak masa, banyak tenaga, duit juga. Diorang bayar saya untuk saya muncul pada hari ini. Saya nak anda buat sesuatu, boleh tak? Boleh tak guys? Saya nak buat sesuatu. Boleh tak anda share page iLead ni? Boleh tak? Share kepada kawan-kawan anda. Share dekat grup, share dekat page, sebab saya akan share macam-macam perkara pada hari ini. Follow iLead, dia punya Facebook adalah iLead KBS Malaysia. Follow.
I'm sure follow. Dan hari ni saya akan share macam-macam benda untuk bagaimanakah kerjaya anda mampu untuk memberikan anda, bagaimana penampilan anda berjaya mengubah kerjaya anda. Okey. Okey. Saya pun baca juga tau. Sorry tau. Saya ada dua phone. Ni phone lain. Saya baca, akhirnya saya boleh baca juga komen-komen semua. Okey, apa khabar? Apa khabar? Salam Syria Cik Hafiz, PD Kampung Cabau. Cabau ni dekat, sorry bukan tak glamour, dekat mana? Dekat Melaka ke Cabau? I want to go there one day, okay. Handsome Cik Hafiz hari ni. Wah, handsome. Bukan setiap hari lah. Setiap hari pula. Tak ada. Okay, follow eyelid. Terima kasih handsome. Lighting, makeup, handsome lah. Okay. So hari ni, we just be relax. Okay, relax kerana saya nak anda semua belajar sesuatu pada hari ini. Okay guys, saya tahu ramai yang dah ada yang dah hadir kat sini. Okay, tadi kata berbelas ribu hadir seminar saya, tapi saya rasa dah puluh ribu kot. Puluh ribu kot. Okey. Pergi KK Sabah. Saya selalu ke Sabah. Saya nak baca komen dulu. Boleh Rosetia ya? Saya nak bermesra dulu dengan kita punya followers kita. Orang Sabah ada. Cepat tulis anda berada dari mana, cepat sekarang share dan tulis where you coming from. Kita bagi page eyelid ni lagi ramai orang sebab eyelid ni dia akan bagi banyak tips pada anda. Siapa tak follow page eyelid lagi memang anda rugi. Baik tekan dia punya follow tu, follow dan like. Pusat beli antarabangsa dan follow. Terima kasih Azura. Labuan, I suka Labuan. I pernah makan roti Labuan. Last time sebelum PKP, I pergi ke Labuan tahun lepas. Dah daftar ya. Jawi Penang. Saya tahu. Saya ada rumah dekat Limbung Tebal satu. Okey, Tanjung Malam, orang Perak. Aku orang Perak juga. Saya orang Perak juga. Putrajaya, orang Kerajaan. Putrajaya dekat je. Bintulu. Saya pernah pergi Bintulu juga. Saya bagi tak kat Bintulu semua. Okey, Putrajaya. Turun Tawau. Yes, I pergi ke Tawau. Tawau best tau. Tawau best. Dia punya tempat cantik. I makan tawau. I ingat lagi the best thing about tawau. I makan apa? Saya makan nasi kuning. Okey. Kita dah tengok semua dah. Okey. Setapak KL. Okey. Follow. Dan share. Okey. Saya nak kenalkan siapa diri saya dulu. Okey. Kalau you terkejut tengok siapa ni. Duk jerit dalam Facebook ni. Siapa ni? Maradong. Oh my God, I pernah pergi Maradong dekat Sarawak. I pernah pergi tahu kat sana. Okey. Okey. So dekat sini, apa yang saya nak anda semua hari ni, sebelum saya nak start, saya nak kenalkan diri saya dulu. Okey, boleh tunjuk slide? Okey. Saya Hafiz Mustafa, saya daripada syarikat Cute Carry. Ni syarikat saya. Ni syarikat saya. Okey, syarikat Cute Carry. Yang ni saya, okey. Sebelum saya dah seorang pro-image. Siapa tunjuk gambar ni, saya adalah bekas pegawai takbir diplomatik. Sebelum saya buat bisnes, saya adalah PTD. Ni the first page, okay, di second one. Saya adalah bekas pegawai takbir diplomatik. So saya orang kerajaan. Jangan laju sangat, ya Allah, laju benar slide-nya pun. Belakang balik. Excited. Okey, tak apa. Laju benar. Kalau tak nanti. Bukan. Apa nama ni, dia punya urus setia ni excited. Terlebih kopi ke urus setia? Pergi pagi tadi. Lawak-lawak ya urus setia. Okey. Saya adalah pegawai takbir diplomatik selama 10 tahun. Okey. Dan saya adalah pegawai takbir diplomatik selama 10 years. Daripada 41-48. Sebelum saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Ni waktu saya PTD muda-muda dulu. Waktu ni umur saya 32 kot, 33 kot. Waktu ni umur saya 33 kot. Sekarang ni tahun ni umur saya 44. 44 years old. Kena Best Orange 24. Yes, I Best Orange 24. Yes, 2004. Azliana, orang Perlis Rusnia. Semua cakap. Comment, please comment dan tolong share benda macam ni. Okay guys. So, this is me, PTD dulu. Okay, next. Okay, next. Okay. Dan juga, okay, next. Ni gambar saya bersama buku saya. Masa ni saya dekat Peru, Machu Picchu. Okay, next. Okay, Rosetia, next. Okay, next. Okay, next. Ini adalah syarikat saya. Saya adalah CEO untuk syarikat saya, Cute Carry Sdn Bhd. Syarikat saya mengkhususkan kepakaran syarikat saya adalah dalam bidang merunding imej, gaya, protokol, etiket dan memberi training latihan. Kalau anda hadir seminar saya confirm anda berjaya.
Dengan syarat anda amalkan saya punya tips-tips. Boleh tak guys? Anda amalkan tip-tip saya yang saya tunjukkan di sini dan saya akan kongsi dalam masa kita yang paling singkat ni, kita akan tunjuk dekat sini. Okey guys. Jauh beza dengan sekarang, ada yang tulis Su dari Selangor. Okey. Tunjuk muka saya boleh tak? Tunjuk muka saya. Boleh Huruf Setia. Okey. Terima kasih Huruf Setia. Okey. Okey. Terima kasih. Show my face ya, tak ada slide. Okey, dah boleh dah. Dah muka saya dah. Okey. Okey dah. Okey. So, dah tunjuk muka saya. Nampak muka saya dah? Dah nampak muka saya semua dah? Okey guys. Apa itu makna keterampilan hebat dan kejayaan cemerlang? Anda tahu tak? Anda buat macam mana pun sekarang ni, anda tak boleh lari jika anda selekeh, susah dapat kerja yang hebat-hebat. Betul ke tak? Setuju ke tak? Jika anda selekeh, susah dapat kerja hebat-hebat. Tak percaya, sila anda pakai selekeh-selekeh pergi meeting jawatan untuk office. Tak ada siapa nak ambil anda. Betul. Masalahnya, apa itu selekeh dan apa itu tak selekeh. Ada orang kata, alah kita biasa je, jangan selekeh. Ada kata biasa, tak ada maknanya. Guys, tuan-puan dan puan-puan, saya ada kat sini, cakap kat sini tau. Saya tahu ada banyak budak-budak kat sini, betul tak? Umur berapa ni? Tulis. Umur berapa? Tadi saya dah pecah lubang umur saya dah. Umur berapa? Umur berapa? Pembadanan Stadium Malaysia. Oh, ramai datang. Okay. Komen. Ramai hari ni. Nampak dah. Okey. Komen. Umur berapa? Saya nak tahu berapakah umur anda. Saya tahu kat sini ada umur 20-an dan masih mencari kerja. Okey. Dari Pekan. Okey. Masih mencari kerja kat sini kan? Okey guys. Dekat sini, perkara yang paling 44. Wow, sama umur. Okey, 33. Mungkin ada yang sedang mencari kerja. Belia mananya? Urus Setia. Banyak yang tak belia. Tapi tak apa. Jangan keluar. Okey, banyak umur 20-an. 38. Bagus. 32. Okey. Tak apa. Belia tak ada semua. Tapi tak ada dari sini macam-macam. Okey, 21. Yeay, ada juga 21. Ada 21 kat sini. Guys. Tahu tak, kalau anda selekeh, tak ada siapa nak naikkan pangkat anda. Anda kan kena terima benda tu. Serius you kena terima. Contohnya, kalau kata, I ada degree, I ada master, I ada diploma. Sekarang ni pejam mata, ambil batu, you baling, you akan kena kepala orang ada master. Betul ke tak? Setuju ke tak? Setuju kan? Betul. Sekarang ni, kalau anda gaya tak betul, kalau anda trend anda tak betul, kalau anda dress code tak betul, apa yang berlaku adalah anda susah nak bersaing dengan orang lain. Contohnya, ada dua orang datang degree. Seorang dia pakai baju yang kemas. Tak kisah dia lawa ke tak perkara kedua, tapi dia kemas, dia pakai semua elok. Seorang pakai selekeh. Degree dua-dua sama result, dua-dua okey, tapi seorang tu penampilan hebat, bercakap dengan penuh yakin. Semua dia yakin yang seorang tu nak ambil yang mana? Haruslah yang lebih kemas. Betul. Umur bukan belia. Samalah kita. Belia suka kerja freelance sekarang. Freelance pun, I bagi tahu ya, freelance pun, anda ingat, kalau anda kerja bisnes pun, saya businessman, you nak propose project. Kalau anda datang dekat dan selekeh, you ingat orang, kalau, beza tau, bagi tahu sekarang ya, seriously beza. Dua situasi berbeza. Anda datang satu tempat dalam keadaan yang sangat selekeh, okey, dalam keadaan yang sangat selekeh, anda present projek anda ke orang akan minta kurang. Setuju tak? Tapi jika anda kemas, anda punya presentation kemas, portfolio kemas, profile kemas, orang takut minta kurang. Sebab itulah anda takut nak minta kurang, anda takkan minta kurang dekat butik-butik yang mahal. You minta kurang kat pavilion. Adakah minta kurang pavilion? Tak ada kan? Adakah pergi pavilion? Bolehlah, bet. 3,000 bagilah 2,000 token. Tak nak beli, tak ada kan? Tapi kat pasar malam minta kurang. Betul. Macam itulah dengan kejaya. Okey guys. Saya cakap sikit boleh tak? Boleh ke tak? Boleh. Boleh ke tak? Komen. Sensitif sekat ni. Cakap boleh ke tak?
Komen. Kenapa berhenti komen ni pula ni? Tadi belum lambat orang komen ni. Wow, ada 246 dah puan. Ramai orang tonton kita pada hari ni. Yeay. Okey, hari ni guys. Boleh. Azafi kata boleh. Yes, boleh. Ada tak dekat office anda ketua dressing, cara dia bercakap tak macam-macam ketua? Ada ke tak? Kerani orang bawah lebih bergaya lagi. Ada ke tak ada? Bebel tengok encik tengok. Ada ke tak ada? Ada kan? Dan dia akan tak memberi imej yang tak baik pada organisasi tersebut. Betul. Orang ke cakap, bos macam mana? Bos itu bos ke orang cakap? You kena tahu, saya tak suka, saya pernah bagi tahu, saya pernah cakap sesuatu pasal perkara ni. Dan ada orang cakap, takkan nak dressing macam Miss World. Dia letak dalam Facebook. Siapa suruh dressing macam Miss World? Saya kata, badan pun tak macam Miss World. Kata tak? Nak dressing Miss World celah mananya? Maksud saya adalah kemas. Betul, kemas. Contohnya kan? Okey, contohnya. Okey guys, contohnya. Kalau lelaki, kalau lelaki, apa kata lelaki kalau pergi ke office? Apa kata lelaki kalau pergi ke office? Baju kena kemas. Itu je saya nak. Bukan saya kata saya tak katalah saya stylo sangat. Rambut saya kalau saya bagi top berkenaan dengan image bagai, tapi rambut saya tak kemas, saya tak dapat. Betul. Dan saya mengaku betul-betul, saya mengaku kat sini, sewaktu saya kerja PTD dulu, waktu umur 20-an, saya dah jadi pegawai HKSU. Saya dah jadi ketua kat sana. Pegawai HKSU tahu, pangkat tak naik. Masa tu saya 44 baru. Masa lalu pegawai HKSU 52, masa tu saya M44. Saya dapat jadi pegawai HKSU. Saya rasa KSU ambil saya, bukan rasa. Saya mengaku bahawa saya rasa saya punya, bukan rasa, saya confident saya punya penampilan. Saya tak beli barang mahal waktu tu because I can't afford it. Saya pakai simple saja, tapi saya kemas. Betul. Bersederhana, betul. Bersederhana ke tak bersederhana ke itu bergantung pada kemampuan anda. Betul. Okay guys. Komen dan juga share benda ni. Bagi ramai-ramai orang tengok lagi. Urus Setia dah 263 orang tengok. Your first session ni. Okay guys. Apa pendapat tuan jika seorang dressing melampau, emas bergantung penuh? Itu yang kita nak belajar pada hari ini. Okay guys. Anda tulis tau. Guys, boleh tak anda tulis? Boleh tak tuan puan-puan, boleh tak tulis sekarang? Saya nak bagi tahu sini. Salah satu perkara yang anda perlu tahu melalui penampilan anda pertama adalah, the first thing patut anda tahu. Anda kena tahu dress code. Dan jangan tertutup dengan dress code. Masalahnya, ramai orang terlalu tertutup dengan dress code ataupun terlalu terkeluar dress code. Tertutup, dia nampak macam ketinggalan zaman dan membosankan. Contohnya kerajaan sekarang ni boleh pakai seluar. Ada bos-bos tak benarkan staff-staff pakai seluar. I don't think it's right. Sekarang ni kerajaan perempuan boleh pakai seluar. Tapi kena pakai seluar yang elok lah. Tapi masalahnya ada orang pakai seluar pergi office macam makcik-makcik nak pergi market, tahu tak? Nak pergi market beli ikan. Nak beli ikan temenong. Kalau ikan temenong, ikan apa orang kampung ai, orang Kuala Kangsar, orang Perak tak, ikan temenong. Ikan kembung kan. Masih nak beli kangkung. Pakailah seluar selek elok. Okey. Betul. Komen tolong share benda ni. Macam mana nak buat tuan? Alah Cik Razali. Alamak, kawan lama saya Cik Razali. Okey. Okey guys. So guys, so perkara tuan-puan dan puan-puan. So anda punya penampilan. Penampilan anda, perkara yang anda perlu tahu adalah dress code. Kedua, anda kena ada ilmu nak beli apa. Ilmu. Masalahnya, adakah anda sanggup nak melaburkan masa dan keuangan sedikit duit untuk belajar? Ilmu percuma, dia punya kesan berlainan daripada ilmu berbayar. Ilmu sikit je. Ilmu anda sangat penting. Contohnya, saya cakap tahu, seluar kakis,
Dockers tu, sorry I tercakap jenama tau, yang macam seluar kaki tu, jenama sebab nanti I cakap kaki ramai tak faham. Kalau I cakap Dockers, apa nama ni, ada jenis apa, Chinos dia panggil Chinos macam tu. Chinos kaki bukanlah pakaian rasmi. Tapi berapa banyak lelaki pergi office pakai tu. Itu bukan rasmi untuk kerajaan, even untuk swasta pun. Betapa ramai pergi interview pakai kakis. Kedua, perempuan, orang kerajaan, kenapa pakai jubah pergi office walaupun hari Jumaat? You dok pesan orang lain tak betul, tapi yang bos-bos hari Jumaat pakai jubah pergi office. Apa? Jubah pakaian tak rasmi walaupun Jumaat ke apa ke. Anda banyak lagi boleh pakai yang menarik, anda tak perlu apa-apa. Selesa katanya kakis, tapi tak rasmi. Saya dulu, waktu saya kerja PTD dulu, saya cakap perkara, saya tengok orang, kesian tengok calon, semasa saya jadi PTD dulu, kadang-kadang saya dijemput oleh JPA untuk memberi interview. Kesian calon datang office, saya kesian. Ilmu tak ada ke, pakai jubah, pakai seluar kaki, lelaki nak minta pegawai, pakai lengan pendek, kemeja lengan pendek tak rasmi. Pakai lengan pendek datang. Saya tak kisah dia pakai baju mahal ke murah, tapi saya bagi talk, saya jadi panel waktu tu, apa saya buat, saya takkan diam. Saya beritahu je, saya cakap elok-elok. Interview kalau rasmi jangan pakai macam ni, saya beritahu. Diorang selalu cakap, terima kasihlah tuan, saya tak tahu, terima kasihlah tuan. I'm so happy. Saya bagi saya positif. Saya tak marah. Saya tak suka marah calon waktu interview. Sampai sekarang saya takkan marah. Buat apa nak marah-marah? Ada orang suka marah-marah lah. Okey, Cik Razali, saya dah rasa dah pakai smart. Ada orang kata tak kena gaya. Ada yang tak kena tu Cik Razali. Banyak. Cik Razali nak kena makeover tu. Cik Razali kawan saya kenal kawan lama saya. Bukan makeover dah ni Cik Razali. Cik Razali kena overhaul terus ni. Tahu tak macam tu? My friend, 280 views dah. Ramai orang views dah. Keep sharing. Komen. Okay, Zoom. Okay guys. Sementara tu, siapa nak follow saya, follow page Keep Carry. Follow page Keep Carry. Okay guys. So, saya nak bagi tahu sikit tau. Siapa nak pergi, nak belajar dengan saya, pergi dekat ni, nakubahpenampilan.com. nakubahpenampilan.com. Okay guys, nakubahpenampilan.com. Anda boleh anda boleh klik kat situ, nakubahpenampilan.com. Boleh klik dekat situ dan anda akan belajar macam-macam. Anda sertai saya punya close group dan sebagainya. Banyak betul you boleh belajar. Okey. Nakubahpenampilan.com dekat sikit. Nakubahpenampilan.com. Ramai orang nak tengok tadi, nak tahu ni. Saya banyak tik kat sini. Dan follow saya punya page Keep Carry. Pakai remas tapi rambut panjang. Okey ke? Okey, bagus soalan tu Cik Zihan. Pakai remas rambut panjang. Tengok anda bekerja dalam bidang apa. Okey? Very good question. Very good question. Anda kena tengok anda bekerja bidang apa. Contohnya, jika dalam bidang seni yang bukan kerajaan, you pakai rambut panjang kemas boleh diterima. Swasta, bidang seni, kadang tu. Orang bukan kerajaan lah. Ramai je yang boleh. Saya tak kata tak salah. Tapi kalau anda pergi interview, anda nak pergi present apa-apa, ikat rambut elok-elok. Pakai elok-elok sebab anda nak present. Janganlah anda nak present benda, anda nak jumpa klien, kan anda pakai sedekah. So macam mana kejayaan anda nak tahu? Contohnya, guys, saya beritahu tau. Saya tahu kat sini ramai berniaga, betul tak? Berniaga makanan. Anda berniaga makanan, perkara pertama yang anda kena tahu adalah, anda bagilah klien tu nampak anda bersih. Tu je. Dan bila saya kata macam tu, ada kata dekat saya, kita berniaga tepi jalan aja Syekh Hafiz. No, keadaan sekarang dah berubah. Sekarang ni, generasi sekarang, dia suka peniaga tepi jalan pun kemas. Apa kata anda peniaga pakai apron elok kemas, kalau lelaki misal elok, badan jangan berbau sama lelaki pun jangan bau ni. Peniaga makanan, bau badan, ya Allah. Pensan aku, kau tahu tak? Macam tu tak tak? So, you pakai elok, pakai deodoran, pakai sebagainya, berniaga makanan. So, barulah anda akan dapat klien-klien yang bermutu tinggi. Dan barang akan naik. Saya cakap betul ni. Saya selalu pesan pada klien saya yang berniaga makanan. Saya kata, klien saya, toke-toke datang kat saya kata, bagi you punya klien, niaga tepi jalan pun, niaga apa-apa pun, kasut jangan slipper. Pakailah kasut tutup. Pakai apron bersih.
Keterampilan hebat baru sel akan naik. Saya tak kata rambut panjang salah. Ni penampilan, muka dan sebagainya itu adalah perkara kedua. Betul ke tak? Perkara kedua. Handsome ke tak? Perkara kedua. Perkara yang paling utama sekarang ni adalah bagaimanakah anda mengubah anda punya gaya. Barat akan naik pula. Kelas kau, apa tu? Betul. Sel akan naik. Seriously, sel akan naik. Sebab itulah anda bayar lebih untuk nasi goreng dekat kedai yang bersih dengan kedai biasa walaupun rasa dia sama. Sebab itulah Coke yang anda pergi kat kedai yang dia macam mi goreng, saya makan tepi jalan yang sangat sedap, harga dia RM5. Kalau orang dia naik sikit, kalau dia naik lebih sikit je, orang akan komen, mahalnya. Tapi orang yang sama komen, dia pergi makan tempat mahal, dia tak komen. Sebab dia punya waiter pakai elok-elok. Muka pecah tapi kemas je. Of course. Kemas sajalah. Perempuan, guys, girls, ladies and ladies. Betul tak kat sini saya cakap ni? Ladies, betul tak saya kata? Okay. Ladies, betul tak kat sini? Biar muka tak handsome tapi badan tak berbau. Betul ke tak? Setuju tak Rusetia? Ada ramai perempuan kata saya macam ni. Biar muka tak handsome, badan tak sadur tapi jangan bau badan. Jangan bau mulut. Itu image juga. Okay. Guys, faham tak? So contohnya jeans anda berapa kali saya selalu berpesan bau-bau semua tu. Jeans anda, kadang tu orang pakai jeans sampai 3-4 hari, memanglah berbau. Bagaimana anda nak keterampilan hebat jika seluar anda tak basuh, seluar selat anda tak basuh? Macam mana anda nak pergi interview dan sebagainya? Okay, boleh tak share benda ni? Saya banyak nak share benda ni. So sementara tu boleh follow saya punya page Cute Carry. Cute Carry, boleh follow saya punya page Cute Carry. Siapa nak follow Cute Carry ni? Okay, betul. Ya. Terima kasih atas perkongsian Cik Hafiz tadi berkenaan penampilan terutamanya kan. Okey, berbalik kepada kita punya tajuk kita pada hari ini ya, keterampilan hebat dan kerjaya cemerlang. Boleh Cik Hafiz cuba kongsikan dengan kita apakah keterampilan itu maksudnya lebih luas ya? Adakah dia berkaitan dengan penampilan diri semata-mata ataupun dia ada kena-mengena dengan perwatakan diri, personality, cara pembawakan diri dia. Okey. Penampilan bergantung kepada ABCD. Okey, tulis ya. Saya tak pakai slide lah ya. Tulis tau siapa yang berada di sini, siapa peserta tak payah tulis lah. Yang peserta yang nak belajar ni tulis. ABCD. A ialah appearance, B adalah behavior, C adalah communication, D adalah development. A adalah appearance, penampilan anda, B adalah behavior, perangai anda. Kalau keterampilan hebat, perangai tak elok, cara duduk salah, cara makan salah, cara anda berjalan pun salah, cara anda cara anda nak dengan VIP pun salah, tak betul juga. B behavior. C adalah communication, cara anda berhubung, bercakap. Generasi sekarang saya beritahu bukan generasi sekarang lah, kadang tu anda janganlah panggil semua orang abang ataupun bro. You cannot say that. Semua nak panggil abang, semua nak panggil bro, semua panggil sis. Bila saya kata macam tu, ada kata kat saya, kita jangan belagak sangatlah. Kalau dekat kubur semua sama je mati, masalahnya hidup lagi. Tak mati lagi kat kubur. Kita kena hormat. Bro, sis, jangan panggil. Terbawa-bawa dalam meeting. Terbawa-bawa waktu dengan siapa. Saya dulu, saya nak beli barang. Okey, saya nak beli barang. Saya nak beli rumah. Dia punya ejen tu panggil saya abang. Dan dia panggil kawan saya Datin kakak. Datin tu dah tua tau, kakak. I tegur dia. Lepas tu balik tu I WhatsApp dia, ni saya Hafiz tadi yang nak beli rumah tadi tu, apa dia? Janganlah panggil kakak kat dia Datin. Dia ke? Terima kasihlah tuan kerana bagi tahu kat saya, sebab tak ada siapa bagi tahu kat dia. Sampai sekarang dia jadi saya punya ejen hartanah saya. Terima kasihlah Tuan Hafiz, terima kasihlah. Dia kata, dia pun perasan. Bila dia cakap dekat klien kaya, dia pun perasan. Patut klien tak layan dia pun. Dia panggil abang dengan kakak. Lepas dia ubah, sel dia naik. Itu je. Waktu dia WhatsApp orang tu, contohnya dia WhatsApp, hai abang, orang tak balas. Tapi hai tuan, orang balas. Sebab
Pembeli barang ni macam mana? Okey, ada orang cakap ni mulut celupa macam saya, macam mana panel boleh bagi tip nak elak mulut celupa tak? Satu je. Orang mulut celupa, kalau orang celupa dengan dia balik, jangan sentap. Itu je jawapan dia. Kalau mulut celupa you akan menyebabkan anda tak dapat sale, anda tak naik pangkat. Apa gunanya mulut celupa? Betul. Orang-orang yang berjaya selalunya dia tak akan tahan mulut dia. Saya pun nak marah juga selalu kadang-kadang tu, tapi kena tahan juga. Saya jawab soalan tau. Buat apa kadang tu ada sonata. Mulut aku laser. Disebabkan mulut laser dia, bapak mulut laser sangat, orang takut nak ambil anak dia bekerja. Kesian. Betul, bapak dengan mak jahat, mulut jahat, duk maki orang sama maki sini. Anak dia bila membesar kan orang takut ambil anak dia kerja. Betul, that's the one. You kena fikir you punya keluarga juga. Sian anak-anak malu sebab mak bapak mulut laser. Okay, menjawab Dan C, communication. Tadi dia cakap ada and D, development. Jangan negatif, jangan sebagainya. Okay, soalan? Dah 300 views. Banyak lari untuk yang first live. Dengan KBS. Okay, lagi. Okay, Cik Hafiz. So kita dah belajar tadi A, B, C dan juga D kan? Dan kita cuba nak lihat kepada belia mahasiswa, bakal-bakal graduat dan sebagainya. Kita nak bantu mereka ini bagaimana kaedah dia nak membentuk keterampilan diri yang hebat, terutamanya bagi mereka yang baru nak bekerja. Diorang masih lagi tak nampak dunia pekerjaan ni macam mana. So daripada dunia belajar di universiti dan sebagainya, nak berubah ke alam pekerjaan sebenar. So macam mana nak membentuk keterampilan diri mereka? Okey. Seperti saya kata tadi, ini dinamakan sebagai fasa perubahan. Dulu universiti, sekarang ni pergi bekerja dah. So, saya kata pada anda semua yang baru bekerja, anda akan buat banyak silap. Saya dulu waktu saya pegawai takbir diplomatik dulu pun, saya banyak buat silap. Walaupun saya cuba buat terbaik, saya banyak buat silap dan saya ditegur. Perkara yang paling utama adalah yang muda-muda ni kena berfikiran terbuka untuk menerima teguran. That's it. Dan yang dah berumur ni, yang dekat office ni, janganlah takut untuk tegur dan janganlah mengumpat dia orang kat belakang. Kadang tu dia orang tak tahu itu kesalahan mereka. Sekarang ni contohnya kan, you don't expect orang baru masuk, kadang tu dia panggil pakcik tau dekat bawah. Saya pernah tengok pakcik. Janganlah marah dia tak tahu. Dia baru esok kerja. Komen. Betul. Cara cakap perlu sesuai dan yang pertama yang juga seperti kata tadi, jangan takut tuntut ilmu. Kena wajib tuntut ilmu. Tengoklah YouTube ke, kalau tak ada duit sangat pun tengok YouTube ke percuma, ataupun kalau office buat ataupun follow saya punya page Quick Carry. Lambat-lambat ilmu percuma dalam tu. Saya selalu buat live. Follow page saya, Instagram saya dan juga saya punya TikTok follow. Okay. Next. Okay. Apa soalan lagi? Guru Setia? Kalau Cik Hafiz boleh share dengan kita pengalaman Cik Hafiz sebenar, macam mana Cik Hafiz berjaya mengubah penampilan kalau ada macam kes-kes sebenar lah daripada sebelum dia berjaya untuk mengubah penampilan sehingga dia sekarang ni Cik Hafiz dah berjaya mengubah penampilan dia 100%. Okey. Saya amat puas hati dan saya amat bersyukur dan saya rasa bangga dengan diri saya sendiri sebab saya berasa mengubah ramai orang. Betul. Dan perubahan ni memerlukan sistem. You tak boleh berubah betul-betul. Dia kan ada sistem. Pertama buat apa, kedua buat apa, ketiga buat apa, keempat buat apa. Masalahnya orang tak berjaya ubah penampilan sebab dia ikut orang. Sebab setiap orang punya gaya berbeza. Setiap orang, saya bahagikan kepada beberapa gaya. Gaya klasik, gaya stylo, gaya feminin, gaya romantik, gaya casual, gaya sporty ataupun gaya glamour. Gaya-gaya tu akan menentukan bagaimanakah saya nak bentuk dia orang punya gaya. Yang penting sekali, saya tak ubah mereka. Saya akan perbaiki mereka saja. Dan Alhamdulillah, lepas ubah penampilan, Puan tahu tak apa yang berlaku? Sales naik. Yang best saya dapat kerja, best. Yang best sekali, selalu yang terbaru adalah saya ada melatih seseorang tu, dia adalah peserta saya Zoom online saya, datang Zoom online saya. Apa yang dia buat adalah perkara yang pertama dia buat adalah saya cakap kat dia takut nak bercakap, dia introvert. Dia rasa diri dia rendah diri, tak dengan orang berpangkat. Saya kata bila dia bercakap dalam meeting, orang berpangkat tu selalu potong-potong cakap dia. So dia down.
So saya bagi dia tips bagaimana nak cakap-cakap. Dia kata hari ni baru dia berjaya meluahkan perasaan dia dalam meeting. Semua orang diam. Dia kena step by step. Tak boleh terus. Contohnya kalau I make over you sekarang, you pakailah I make over you sekarang, you bayarlah I berapa ribu pun, you make over betul-betul sekarang, ubah sekarang. Sekejap je, tak bertahan lama. Sebab you tak tahu, dia tak ada base yang betul. Dan itu juga satu cabaran ya Cik Hafiz bila kita dah mula mengubah dia pun dah berubah penampilan dan sebagainya. Nak kekal konsisten tu. Nak kekal konsisten. Sistem saya itulah. Ya, kata saya namakan quick carry style analysis. Kalau dah ada sistem tu, dia ada. Sistem saya ada. Macam nak buat. Pertama nak buat apa dengan baju tu. Kena sisir baju. Semua sistem saya. Lepas tu nak buat apa. Yang konsisten semua tu is all about your emotion, emosi. Contohnya jika anda down, anda malas nak bergaya. Tu sampai bila nak down? Down sehari dua boleh lah. Dah sampai bertahun-tahun nak down, buat apa? Saya cakap pada klien saya, akan merosakkan diri you saja. Kadang tu kita boleh tengok tau orang tu. Dia tengah susah hati kan, dia punya gaya pun tak betul. Dia pakai tudung malas, dia punya apa salah baju tak tu betul. Betul tu. You kena konsisten tu adalah you punya jaga emosi you. Anda tahu tak? Saya bagi tahu ya. Kalau anda positif daripada tidur anda tak contoh orang positif adalah mereka tak suka komen-komen dalam Facebook, komen-komen yang negatif dekat page artis, page selebriti, orang positif. You tak komen. Anda ingat anda berjaya mengutuk orang lain. Walaupun orang tu jahat macam mana pun, you ingat you hebat. You kutuk tak tutup aurat lah. Tak apalah, masuk neraka lah, bagailah. You nak hebat, you nasihat. Nasihat, DM lah mereka. You share, you kutuk dalam Facebook group. You mengumpat orang. Sebenarnya kan benda tu akan memakan diri you balik. Sebab itulah hidup you tak tenteram. Rezeki you tak masuk, kereta rosak dan sebagainya. So bila aku berlaku macam tu, apa berlaku dekat anda adalah bangun pagi, anda pilih baju semua tak elok. Anda pilih baju semua tak elok. It's all about energy, vibration. Energy and vibration. Betul. Energy and vibes. Saya pun sama juga. Jika saya down, rezeki susah nak masuk, sales susah nak masuk. Tapi jika saya positif, rezeki masuk balik. Sebab itulah saya kadang tu, saya tak baca sangat berita negatif. Itu yang saya buat. Betul. Okey. Soalan Cik Hafiz kalau kita tengok di Facebook kita ni. Banyak, 317 lah tengok kat saya. Share. Kadang yang baru kerja ni, belajar tinggi. Tapi dia orang tak nak dengar teguran. Salah satu komen lah satu lagi tentang persiapan yang perlu diambil oleh mahasiswa untuk masuk ke alam pekerjaan. Okey. Apa ni persiapan masuk alam pekerjaan? Saya rasa persiapan yang perlu adalah anda perlu bersedia ABCD tadi tu. Right? Sekarang ni zaman saya susah tuntut ilmu tau. Sebab kita tak ada YouTube, tak ada apa. Sekarang ni anda senang tuntut ilmu. You follow page saya pun macam-macam boleh dapat. Betul. Dan mahasiswa sekarang jangan susahkan diri anda dengan baca-baca perkara yang tak sepatutnya. You akan down. Bila you down, ilmu susah nak masuk. Sebab orang yang contohnya, tak kisahlah mahasiswa ke, saya bersama semua mahasiswa ke, yang dah kahwin ke, yang dah tua ke, kalau kuat mengumpat dekat office, kalau kuat mengatur orang lain, you tahu apa yang berlaku? Muka you nampak tak berseri tau. You ingat you berseri tapi tetap berseri. Muka you menakutkan, scary. Betul. Okay. I'm telling you, betul. You can see. Memang menarik betul. You can see orang yang jahat, yang selalu tengok semua orang jahat, semua orang berdosa, dia seorang yang baik, muka dia, kita bukan kata dia jahat, tapi muka dia tak ada, kita nak dekat dia takut. Can you see the energy? Betul lah, keterampilan dalaman. Kan kata D kan, dalaman. Dalaman, D. ABCD, di dalaman. Itulah keterampilan hebat kejayaan cemerlang. Jika muka anda berasa orang dekat, baru orang hormat anda macam itulah. Okey. Dan kalau boleh Cik Hafiz boleh kongsikan cabaran terbesar dalam kita nak membentuk sesuatu keterampilan diri yang hebat kepada seseorang. Cabaran terbesar, tahu tak cabaran terbesar? Bukan duit tau, bukan duit. Ramai orang cakap saya tak ada duit. No, duit adalah perkara kedua. You boleh cari duit tu. Baju tak mestinya mahal. Saya selalu bagi tahu dalam saya punya group. Okey, saya punya group, baju-baju yang sesuai, apa yang sesuai dengan saya, apa sesuai, saya selalu bagi tahu group, apa yang sesuai, apa tak sesuai, everything, bukan baju. Perkara yang utama, cabaran utama adalah takut orang mengata, takut sana, takut sini, dekat office takut makcik bawang dia kata apa, takut orang dia kata apa. You takut, you nak berubah. Kalau you takut nak berubah, orang yang mengata you akan bantu anda ke tak? Tak kan?
Betul. Contohnya, ada orang saya cakap macam tu, Cik Hafiz malulah nak pakai elok dekat office tu, nanti orang mengata ni bukan office, ni kerja bisnes. Saya malulah nanti orang kata, dia punya adik-beradik kata sekarang ni berubah lah, dia rasa lain. Saya rasa saya cakap kat dia, kalau keluarga, kalau you punya family mengata you kalau you susah jatuh terduduk, tak ada duit, you ingat diorang akan bantu bagi beras setiap bulan kah? Kalau dia bagi, alhamdulillah. Kalau tak bagi, nak makan apa? Anak you nak makan apa? Saya selalu cakap macam tu. Bila you punya emosi, you must jaga emosi you dulu. Betul. Oops, jangan mengata let's cantik. Kalau ada kata macam tu, let's cantik. Kalau you cakap macam tu, kalau positif, you tak ada. Orang kadang-kadang tu dia mengatur orang, dia suka tengok page orang macam-macam, dia suka mengatur orang macam-macam, dia tetap tak berjaya hidup dia. Sama je. Betul. Jangan mengata tu je. Okey. Encik Hafiz setuju tak first impression? Saya baca komen ni, boleh tak Puan? Boleh. Bagus soalan ni, very good. Encik Hafiz setuju tak first impression is more powerful berbanding awesome CV to grab pen attention? Sangat setuju Cik Azrin, sangat setuju. Once you masuk dalam meeting room tu, you punya gaya, you dapat markah dah. Macam itulah saya beritahu pada klien saya businessman. Once you masuk nak jumpa klien tu dalam bilik jumpa klien tu, klien tengok sama ada dia nak tak ambil you, sama ada dia suka anda ke tak, sama dia nak minta kurang ke tak, sama dia apa. Itu dia. Sangat penting. Okey. Moderator pun nampak pemalu. Dia kata dia nampak pemalu. Moderator ni baik-baik. Dia lawa tau. Lawa moderator ni. Tengok live lagi lawa. Nak tengok dia live, sila pergi ke page page ni. Okey. Ambil mudah dan tak ambil kisah. Okey, lagi satu moderator. Puan? Okey tak, sebab saya tengah baca saya komen tu kan, macam mana nak ubah daripada malu ke confident. Itu pun saya rasa permulaan kepada kita nak ubah keterampilan kita kan. Kalau asyik malu, kita rasa macam orang mengata tu, apa step pertama yang kita nak mula dulu? Nak overcome kita punya malu dan baru boleh nak mengubah keterampilan. Pertama tahu tak apa? Tahu tak apa Puan? Saya tahu satu benda je. Apa yang you nak sebenarnya dalam hidup? Itu je. Apa you nak dalam hidup sebenarnya? What you want in your life? Apa you nak? Contohnya, saya setiap hari saya bergaya sebab saya nak klien yang kaya ambil saya. Itu je. Orang nak mengata lain pun, I don't care. I don't care. Apa you nak dalam hidup? What you want? Kalau anda terlalu fikirkan apa orang kata, tak menjadi. Terlalu memikirkan apa orang kata. I will say, even to my mom. Mindsetting kita kena setkan setiap hari. Apa yang kita nak kan? Apa yang kita fokus dalam hidup kita kan? Betul. Apa kita fokuskan? Contohnya anda setiap hari macam inilah. It's all based your niat. You tahu tak? Kalau niat anda nak bergaya supaya orang mengorat anda ke, supaya orang suka ke anda, nak mengorat anda, nak puja anda, itu yang anda dapat. Tapi jika anda bergaya untuk anda punya kejayaan anda akan meningkat. Tu je. It's all about your niat. Tuhan akan dengar apa kita punya niat. Betul, niat. You punya niat. Apa niat you? Saya punya klien dulu, dia perempuan, saya bagi tahu dia perempuan. Saya punya klien dulu, dia make up tapi niat dia kata dia suka orang komen-komen kat dia, cantik lekak. Tahu tak siapa yang DM dia? Kebanyakan kan lelaki-lelaki yang nak ngorat dia. Tapi bila dia betulkan niat dia untuk berniaga, tak ada lelaki pun yang kata-kata kat dia dah. Kebanyakannya semua nak beli barang dia saja. It's all about niat, it's all about law of attraction. Niat. Kalau niat dekat office you nak bergaya, untuk tarik perhatian lelaki, tarik perhatian perempuan, maknanya tarik perhatian dari segi supaya orang minat you, puja you, lawa-lawa, dari segi seksual ke apa, itu you dapat. Tapi niat you, I nak confident hari ni, I nak present dekat office, I nak present dekat tu untuk menjadi seorang apa-apa. So itu yang you dapat, macam tu je lah. Niat you. Contohnya, saya perasan juga Puan, jika niat saya live, nak buat duit semata-mata, tak banyak views. Tapi jika niat saya nak share, banyak views, still naik. It's all about niat. Okay. Satu lagi Cik Hafiz dalam keadaan pandemik COVID-19 kita hari ni kan, dengan kita tahu banyaknya pengangguran, belia terpaksa diberhentikan bekerja dan sebagainya. Apakah nasihat terbaik oleh pada Cik Hafiz kepada belia yang masih lagi mencari pekerjaan,
pada mereka yang bakal bergelar graduan ya, tips untuk kita nak meningkatkan kebolehan pasaran mereka ni terutamanya dari segi konteks keterampilan diri. Okey, pertama kepada anda yang masih mencari kerja, masih kerja apa, pertama anda kena createkan your own door. Mak Salih kata create your own door, maknanya wujudkan pintu anda sendiri. Jangan harap semua nak tolong. Itu saja. Kalau nak harap semua kerajaan tolong, semua orang tolong, kerajaan nak bantu banyak mana sangat. Betul ke tak? Kadang tu kalau dah bantu pun, dah bagi pun, ada yang dah bantu dapat apa pun, tak hebat. So you create your own door. Macam saya masa pandemik, bukan saja orang lain, saya pun terasa. Daripada 2020 dulu, saya selalu buat training, saya buat corporate dan sebagainya, tengok semua cancel. So saya kata saya tak boleh nak bersedih, saya bersedih juga mula-mula, saya buat online course. Sekarang ni online course saya beribu orang join. Saya create your own door. Mula-mula memang susah, lama-lama senang lah. You susah, you nak give up. Sekarang ni saya dah happy dah dengan online. So create your own door sekarang ni. Dan saya nasihatkan janganlah baca sangat berita negatif. Jangan baca negatif dalam Facebook. Jangan baca. You cannot baca sangat. Berita negatif tak kena dengan anda. Benda tu akan mula you risau tak dapat kerja. You baca kisah-kisah negatif, dia akan masuk, you malas nak cari kerja. You akan duduk kat rumah tak buat apa. Macam itulah. Saya pagi-pagi masalah kita cari berita negatif. Ya puan? Kita terikut-ikutlah dengan perkara negatif tersebut. Betul, walaupun anda rasa anda hebat, anda share dengan kawan-kawan berita negatif, you rasa you happy gelak-gelak kawan. No, it's all coming back to you. Dia macam boomerang. Tahu tak? Saya kat Australia dulu main boomerang. Dia datang kat you balik. What you give, you get back. Yes. Saya orang kata karma, orang kata panggil. What you give, you get back. Walaupun you ingat you berjaya, no, you're not successful. Believe me, you successful waktu tu saja. Tapi at the end of the day, you such a loser kerana anda yang anda yang invite loser tu datang dekat anda. Betul. You create your own door. Saya cakap apa tu pada staff I. You create your own door. Macam tu. Kita kena cari source kita. Setakat ni lah, puan. Saya dah berniaga 8 tahun. Saya dah buat bisnes 8 tahun. Walaupun COVID macam mana pun, staff saya, sewa saya, rumah saya, kereta semua tak pernah lambat lagi. Bayar on time. Alhamdulillah. Positif je. Kadang-kadang tu positif. Kena positif. Rezeki akan datang jika kita positif. Kalau saya tengah down, saya tak baca sangat berita negatif, puan. Berita tak tengok. COVID berapa banyak statistik pun saya tak tengok. Saya jaga diri saya sendiri saja. Ramainya 311. Terima kasih kepada Komen dan share. Sehingga ke hari ini, sehingga ke saat ini. Dan sedar tak sedar hampir 1 jam kita dah bersiaran dengan Cik Hafiz. Rasa tak puas Boleh tak saya nak tunjuk video saya makeover seorang. Boleh tak? Boleh. Video yang perempuan makeover tu, yang ada tak? Yang perempuan yang makeover, tak ada tak? Yang perempuan. Akan silakan satu video pendek. Tontonan kita bersama. Silakan. Okey. Yang yang muda tapi nampak tua tu. Yes. Jadinya saya baru berusia 26 tahun. 26 tahun? Nampak macam dah umur 40, 30-an dah. Ni tak payah pakai face app pun nampak tua, you tahu tak? Nampak tua. Bersama saya, Hafiz Kikeri di dalam Stylo untuk Sukses. Hai Bella, apa khabar? Hai, khabar baik Cik Hafiz. Selamat tak jumpa. Ya, okey. Boleh perkenalkan diri Bella sikit? Hai, nama saya Nabila, boleh panggil Bella. Saya merupakan pekerja kerajaan dan juga dalam masa yang sama saya buat part-time home tuition sebagai guru. Jadinya saya baru berusia 26 tahun. 26 tahun? Nampak macam dah umur 40, 30-an dah. Ni tak payah pakai face app pun nampak tua, you tahu tak? Tua.
Itulah Cik Hafiz, dia selalu kena tegur yang umur saya ni macam makcik, macam umur 30 ke atas. Jadi Cik Hafiz pun tak bantu saya untuk nampak lebih muda. Kalau saya pergi tuition pun, anak murid saya akan panggil saya makcik, bukannya cikgu, bukannya kakak. Jadi boleh ke Cik Hafiz bantu saya untuk ubah penampilan saya sesuai dengan umur saya sekarang? You tahu tak apa masalah you Bella? Bukan daripada muka tau. Muka memang nampak muda. Tetapi you punya dressing nampak tua macam makcik-makcik. You tahu tak? Ke? So, mari saya bantu you all. Jom ke Cute Carry Academy untuk mengubah penampilan Bella. Kita analisa apakah pakaian yang dipakai oleh Bella. Okey, ni apa ni Bella? Kau beritahu kat aku apa ni? Kenapa tak cantik? Tak cantik ni pakai waktu bila ni? Jalan-jalan. Jalan-jalan. You tahu tak, kami pakai dah saiz yang terlalu besar. Lagi satu kan, jika ada macam border kat bawah ni akan menyebabkan Bella nampak lagi pendek. Okey, jangan pakai ni. Okey, jangan. Okey, ni baju ni. Apa ni? Ya Allah, bunga-bunga asmara ke ni? Office ke? Macam makcik-makcik. Kau tahu tak, makcik-makcik nak pergi Mekah esok. Jangan pakai. Okey. Ini lagi. Ini adalah seluar palazzo. Saya selalu tengok perempuan pendek rendah macam Bella ni, tinggi berapa? 151 memakai seluar palazzo macam ni. Jangan pakai palazzo macam ni, akan menyebabkan selesa pun cari banyak lagi soalan yang selesa. Okey, tak boleh pakai seluar palazzo yang besar-besar. Okey, the last one. Okey, ni tak payah cakap, aku tengok sekali pun dah kena buang. Okey, aku nak buang. Saya dan tim Cute Carry akan mengubah penampilan Bella melalui Cute Carry Style Analysis, CSA. Ukuran telah dibuat untuk bentuk muka Bella dan didapati kiraan menunjukkan bahawa bentuk muka Bella ialah bentuk love ataupun bentuk hati. Bentuk badan Bella adalah besar di bahagian atas, terutamanya ia nampak bulat di bahagian perut. Dan ketinggiannya hanyalah 151 cm dan tidak berapa tinggi. Manakala warna Bella ialah warna malam kerana kulitnya yang cerah dan merah. Melalui Cute Carry Style Analysis, saya telah mengubah penampilan Bella supaya nampak lebih muda, lebih berketerampilan dan sesuai dengan kejayaannya sebagai seorang penjawat awam dan juga guru tuition. Pertama sekali adalah saya telah memilih pakaian yang sesuai dengan penampilan Bella, iaitu dia adalah klasik. So saya pilih baju yang berwarna hitam dengan sedikit ruffle di bahagian lengan dan dipadan pula dengan tudung yang berwarna merun ni dan sesuai dengan kulit dia dan digayakan dengan seluar printed. Dan inilah penampilan terbaru Bella yang bersesuaian dengan umur dia. Nampak muda sikit pada hari ini. So apa yang I dapat hari ini ialah I dapat ilmu tentang bentuk badan, muka, baju dan seluar. No more makcik after this, yang ada hanyalah Bella yang muda dan bertenaga. Thank you Hafiz Cute Carry. Terima kasih atas tayangan video pendek itu tadi. Kalau boleh Cik Hafiz dapat komen dan terus kita sampai ke rumusan dan juga kesimpulan keseluruhan. Okey. Okey tak tadi video tu. So, itu adalah Bella. Dia nak saya pergi shopping dengan dia. Dia lah klien saya. Dia bayar saya. Ada orang kata, alamak Cik Hafiz suka laser lah. Percayalah, saya tak laser puan. Kalau puan saya tengok puan, saya takkan laser. Kalau baju tak cantik, saya akan laser. Saya hanya akan bagi tahu jika orang tu bayar kat saya. Bila dia bayar, baru I laser dia.
Jika bayar sebab Bella dia nak gaya nampak muda, saya bilang. Tapi itu adalah untuk orang muda, untuk orang berumur ada juga. So, jika anda nak belajar tak warna apa yang sesuai, siapa nak belajar? Komen nak. Komen nak sekarang. Siapa nak belajar warna yang sesuai dengan dia, tak ada. Kalau you salah pakai warna baju, salah pakai warna tudung, muka dapat kusam tau. Jika muka dapat kusam, sebab itulah anda tak nampak macam tak lawa. Sebab itu nampak tua. Sebab itu anda salah pakai tudung, salah pakai baju, muka dapat tua. Okey, Cik Arni. Siapa yang nak, nanti tim saya, okey, sila reply. Okey. Siapa yang nak tu, nanti tim saya akan DM. Ataupun boleh pergi ke page ni. nakubahpenampilan.com. Nakubahpenampilan.com boleh page ni. Okey. Okey, klik kat sini, boleh masuk saya punya close group. Dalam tu ada beratus-ratus. Bayar sikit je. Seumur hidup. Bayar sekali saja seumur hidup. Ada berpuluh video dalam tu. Siapa nak join, nak ubah penampilan? Okey. Nakubahpenampilan.com. Okey, boleh join kat situ. Siapa yang nak belajar kat situ. Okey, tim saya dah buat dah. Nakubahpenampilan.com. Okey. Ada nombor telefon dia. Okey, nombor telefon dia 019, okey. 019-299-6807. 019-299-6807. Boleh DM saya, nak panggil saya pergi tempat anda bagi talk pun boleh. Sila hubungi nombor ini. Girls, belajarlah dengan saya. Saya nak sangat. Cik Lee, kawan-kawan saya macam dah lagi 2 tahun nak pencen. Memang 2 tahun nak pencen ke dah, Cik Lee? Tak kan? Okey. Okey, nakubahpenampilan.com 09290. Okey, anda boleh hubungi nombor tu, anda klik kat nombor tu dan tim saya akan DM anda, akan DM anda. Anda boleh pergi kat situ dan okey, saya ulangi lagi 019-299-6807. Ambil nombor ni. 019, okey, 299, okey, 6807. Okey, boleh ni. 019, okey. 299-6807. Joinlah saya punya kelas online. Joinlah, tolonglah join. Pelaburan sedikit akan menyebabkan anda perubah diri anda. Anda melabur sikit, suami sayang. Suami kadang-kadang tu dia pun nak isteri dia bergaya juga. Betul tak puan? Betul tak? Pasangan nak juga kan? Suami, pasangan semua nak dia bergaya juga. Okey. Suami nak seorang yang isteri yang pergi mana-mana dan kadang-kadang tu pergi jalan mana-mana, orang tak perasan. Dia ni, kakak ke isteri? Macam tu kan? Macam mana? Dekat office, kadang-kadang tu, bos ke? Dia ni bos ke? Siapa ni? Bos pun tak buat macam bos. Macam mana? Kadang-kadang tu bukan sebab anda tak bergaya. Anda salah warna, salah cutting. Betul tak puan? Saya tengok puan pun saya tahu dah. Puan moderator kita. Saya tahu puan, boleh tak saya nak teka puan? Puan tak boleh pakai baju apa? Puan, boleh tak saya teka? Puan akan nampak kusam jika pakai warna macam pink belacan. Nampak kusam tak muka puan? Ya. Yes, saya tengok sekali saya tahu dah. Tengok betapa hebatnya I. Puji diri sendiri. I memang hebat dalam bidang ni. I pandai bidang ni je. Bidang lain tak pandai. Nak turun saya bertukar pun saya tak pandai. Puan, betul tak? Puan cantik pakai warna-warna hitam, blue black, betul tak? Tak selalu sangat dengan pink belacan dan sebagainya. Dia nampak kusam, betul tak? Kalau puan pakai lipstick pun, kalau pakai warna nude lagi nampak muka kusam. Betul tak puan? Live ni Cik Hafiz, aduh. Betul. Saya tahu. Of course saya tahu. Saya dah merunding image puan, dah beribu orang puan. Saya tengok orang, saya tahu warna apa tak sesuai, warna apa tak sesuai. Nak belajar, sila komen nak ataupun DM ataupun ambil nombor ni. 019, okey. 019-299-6807. Sila DM sekarang. You belajar macam-macam. Okey, say no to pink belacan. Untuk puan saja tahu. Setengah orang lawa gila pink belacan. Kawan saya pakai pink belacan berseri. Kawan saya perempuan pakai pink belacan, muka nampak cerah. Ada orang tu tak boleh pakai pink belacan tapi dia sesuai pakai warna-warna dusty. Ada warna olive. Saya tak boleh pakai pink belacan. Saya kena pakai warna-warna macam ni. Sebab tu anda tengok kebanyakan warna saya warna-warna bold. Kalau saya start pakai warna-warna yang kusam, saya tak sesuai dah. Okey, boleh DM number tu.
Saya akan datang ke office anda tengok ni. Okey, jangan lupa follow page IKBS ni. Follow. Sila follow. Sila like. Page ID. Follow. Encik Hafiz belacan. Okey. Sila follow. Boleh follow. Like dan Sila follow. Kita bercakap ni pun I punya mate dah tengok dekat rumah. Mate I tengok kat rumah live ni duk tanya nak beli tu beli ni, aku pening kepala. Dia bertanya. I boleh tengok sini. Alright. Mate saya contohnya saya And, punya pembantu pun baju yang sesuai juga saya pakai. Sebab membantu saya punya ni. Okey Puan, apa lagi Puan? Sedikit kesimpulan daripada Cik Hafiz. Okey, simpulan. You tahu tak? Keterampilan hebat kejaya cemerlang anda tak boleh nak nafikan lagi. Okey, walau apa yang anda kata, contohnya jika anda beribadat pun memerlukan pakaian kemas. Betul ke tak? Yang bersih. Kita dah cakap dah. You nak beribadat, you kena bersih. Kalau anda pakaian anda kotor, anda mesti semayang pun tak boleh nak khusyuk. Betul ke tak kadang-kadang tu? Keterampilan hebat kejaya cemerlang. Keterampilan hebat kejaya cemerlang bukan bermakna riak. It's all about our niat. Apa niat kita? Jika kita keterampilan hebat untuk dihormati, untuk naik pangkat, untuk mendapatkan kewangan lebih baik, kejayaan lebih baik untuk membantu orang yang kita sayang, untuk kita punya keluarga dengan kejaya cemerlang, kita punya gaji naik, kita punya pendapatan naik dan bantu keluarga. So you do it. Itulah kesimpulan dia. It's all about apakah niat anda. Itu yang penting sekali. Terima kasih banyak Cik Hafiz atas perkongsian selama lebih kurang 1 jam kita bersiaran langsung di dialog kerjaya anjuran kluster kerjaya iLead. Jadi 2-3 perkara yang dapat saya petik daripada isi kandungan yang Cik Hafiz dah sampaikan. Yang pertama sekali tentang dress code. Kita kena tahu dress code kita dan kita mesti melabur untuk belajar. Ya, kerana tanpa ilmu tak mungkin kita dapat membuat sesuatu dengan tepat dan juga betul. Dan Cik Hafiz telah kongsikan tentang ABCD, tentang appearance, behavior, communication dan juga development. Penting dalam menjaga keterampilan. Okey, dan untuk itu tamatlah sudah sesi perkongsian dialog kerjaya kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua penonton yang telah pun bersama-sama memberikan komen, like dan juga share sesi kita. Terima kasih sekali lagi pada Cik Hafiz sudi bersama-sama dengan kita. Banyak ilmu yang dapat beliau sampaikan walaupun masa kita terhad 1 jam sahaja pada hari ini. Jadi terima kasih kepada semua sekali lagi. Teruskan menyokong program-program anjuran kluster kerjaya dan juga program anjuran iLead secara umumnya. Baik, sebelum kita akhiri sesi kita, saya ada 2 rangkap pantun ya Cik Hafiz. Boleh saya pantun sikit? Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelika, andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Sari, selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Jadi sekali lagi dimohon penonton, saudara-saudari di luar sana untuk mengisi borang penilaian. Okay, borang penilaian kita akan pinkan di ruangan komen. Jadi dimohon untuk mengisi dan melengkapkannya untuk urus dia menambah baik program-program yang akan kita laksanakan selepas ini. Jadi itu sahaja Cik Hafiz. Semoga kita dapat bekerjasama lagi di masa yang akan datang. Okay, minta maaf kalau ada terlebih terkurang ya. Mohon halalkan ilmu yang diberi. Okay, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Bye bye.